Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini dan selama 2 malam kita akan membacakan kitab Kihafatul Muhtaj, iaitu kitab yang menceritakan bagaimanakah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini telah dikarang oleh salah seorang ulama, iaitu Al-Alamah Syekh Daud Ibni Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, daripada sebuah risalah yang bertajuk Al-Ibtihaj fi Al-Kalam ala Al-Isra' wal Al-Mi'raj, karangan Al-Alamah Al-Muhadis Al-Musnid Najim Ad-Din Abi Al-Mawahib Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar As-Sakandari Al-Ghaiti rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 981 Hijrah, dan syarahnya karangan daripada Ahmad Syihab Al-Din Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendengar sedikit daripada karangan kitab ini yang telah pun ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Ar-Rabbani Syekh Wan Daud Ibnu Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dapatlah kita mengambil manfaat daripada apa yang telah dikarang oleh ulama ini untuk mendengar tentang bagaimanakah secara terperincinya diceritakan kisah Isra' wal Mi'raj. Apatah lagi kita sudah hampir untuk sampai pada 27 Rejab, dan insyaAllah pada hari Khamis nanti bertetapan dengan 11 hari bulan Mac, iaitu kita jatuh 27 Rejab yang peristiwa yang berlaku. Dan pengarang kitab ini, Syekh Daud, wafat di Taif pada hari Khamis 22 Rejab 1263 Masihi. Ada yang mengatakan 1265 Masihi. Jenazahnya telah disemadikan di sisi kubur Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanif, iaitu pengarang kitab yang berkata, qala musanif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillah hilmani ala ibadi ni'amin la tuhsa. Ya. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Jadi yang dibacakan ni asal daripada kitab, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita akan syarahkan sedikitlah, tetapi kita tidak boleh mengubah kandungan daripada kitab ini mengikut kemahuan kita. Tetapi kita mengambil keberkatan daripada kitab ini, maka kita baca satu persatu
Mudah-mudahan itu akan mendatangkan manfaat pada kita. Wassalatu wassalamu ala man asriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqasa. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Bermaksud, dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu taala, kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi ahli keluarga Nabi dan para sahabat semuanya. Wa ba'du. Barulah dia memulakan kata-katanya pula, iaitu kata-kata daripada pengarang itu. Setelah itu, adapun kemudian daripada itu, setelah dia memuji Allah, setelah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabat dan sebagainya, maka itulah kata-katanya. Kemudian adapun kemudian daripada itu, fahaza ta'liqun latifun fi kulli minal Isra'i wal Mi'raj. Maka inilah satu taklik, iaitu lafaz yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra' dan Mi'raj. Maka pengarang musannif ini mengarang kitab dan menceritakan bagaimanakah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku. Wa sammaituhu bi kifayatil muhtahi fil Isra'i wal Mi'raj. Dan ku namakan dia dengan kifayah al-muhtaj fi al-Isra' al-Mi'raj. Iaitu kitab itu yang ditulis, maka dinamakan kifayah al-muhtaj fi al-Isra' wal al-Mi'raj. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim. Telah menjadikan dia Allah Subhanahu wa taala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia, nafi'an li talibihi yaumal ma'ab. Lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengizinkan dan orang yang mempelajari kitab ini, mempelajarinya, maka akan mendapat manfaat pada hari kiamat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hamba-Nya, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa, yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat kami, yakni kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iaitu amat mendengar dan amat melihat. Maka dipetik kerana kisah Isra' wal Mi'raj ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran, sehingga kan ada syair ataupun qasidah yang menceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, iaitu pertautan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanan itu. Khatabata rabbaka lamma saraita Allah Allah. Khatabata rabbaka lamma saraita Allah Allah. Muzrama kurbaka minhu danaita Allah Allah. Khatabata rabbaka, pertautan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu
Lailam minal baitil harami, Allah Allah pada malamnya di Baitul Haram. Lik aqsa ya khairal anami, diperjalankan daripada Masjidil Haram, Baitul Haram ke Masjid Al-Aqsa pada malamnya. Alal bura tatazalami, dengan menaiki burak. Itu kisahnya tu. Kalbat riyas fid duja saraita, Allah Allah. Itu di antaranya, panjang sebenarnya qasidah itu, tapi saya ringkaskanlah kerana kita nak membaca kitab ini. Baik, faedah tersebut di dalam syarah Mi'raj Ghaiti bagi Syekh Qalyubi rahimahullahi ta'ala, tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat itu subhanallazi, maha suci Tuhan. Maka daripada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi alfa marratin fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu minan nari bimu'na a'taqaha minan nar. Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Subhanallah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin fi kulli yawmin wufirat zunubuhu wa in kanat misla zabadir bar. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Itu begitu hebatnya ataupun begitu tingginya ucapan subhanallah itu. Dan lagi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man subhanallah mi'ata marratin bil ghadati wa mi'ati marratin bil asyi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallahu kadzalika kana kaman ghaza mi'ata azwatin wa min halalallahu kadzalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa min kabbarallahu kadzalika lam ya'til ahadun yaumal qiyamati bimisli ma ata bihi illa man qala mislahu aw zada alaih. Barang siapa mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah subhanallah 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang, maksudnya pagi 100, petang 100, adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillah seperti demikian, itu adalah ia seperti mereka yang perang sabilillah 100 perang. Dan barang siapa mengucap tahlil seperti demikian, adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya, hamba sahaya. Dan barang siapa mengucap takbir seperti demikian, yakni 100 kali pada waktu pagi, 100 kali pada waktu petang, tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya. Ini kalimah-kalimah yang begitu agung, yang begitu penting untuk kita mengambil ibrah dengan seringkali kita mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah 70 alfa marratin faqad ishtara nafsahu min Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah 70,000 kali, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Baik. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa
sayugianya dikerjakan segala perkara tersebut itu. Kerana adalah hikayat daripada seorang muda daripada ahli kasyaf mati ibunya. Maksudnya dekat sini, barang siapa yang melakukan perkara ini, kemudian ada kisahnya, ada satu cerita, seorang pemuda yang diberi oleh Allah SWT ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf yang hanya dia boleh melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Maka ketika itu dia kematian ibunya. Maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak. Maka dia siapkanlah untuk menguruskan kematian ibunya, jemput orang ramai. Dan adalah pada mereka itu seorang syekh daripada ahli sufi. Di antara yang hadir itu ada seorang syekh, iaitu ahli sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang muda itu berubah warnanya dan berteriak dan menyesal. Iaitu ketika ramai orang hadir ketika itu, berubahlah mukanya, dia menjerit, berteriak dan sebagainya, dan menyatakan kekesalannya. Maka ditanya oleh orang yang hadirin yang demikian itu, maka orang pun bertanya kepada dia, mengapa kamu berteriak? Mengapa berubah muka kamu itu? Maka katanya, aku lihat ibuku senya telah dibawa ke neraka dan ia diseksa di dalam neraka. Kerana dia seorang yang kasyaf. Diperlihatkan oleh Allah SWT kepada anaknya, ibunya sedang diseret ke dalam api neraka. Maka dia menangis, berteriak. Dan adalah Syekh Sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu. Dan adalah baginya zikir yang sudah disediakan bagi dirinya 70,000. Maka berkata ia pada dirinya, hai Tuhanku, bahawasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Maka tiada selesai cerita hati syekh itu dengan demikian, hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Maka ditanya orang akan dia, maka berkata ia, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka dibawa ke syurga. Maka berkata syekh itu, maka hasillah bagiku daripada dua faedah. Satu, sahih kasyafnya orang muda itu, dan keduanya sahih hadis baginda Nabi SAW yang mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah 70,000 kali, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya pada Allah. Maka kisah itu didengar oleh syekh yang hadir tadi itu. Maka syekh itu dia telah menyiapkan dirinya dengan 70,000 zikir la ilaha illallah. Lalu dia berniat untuk menghadiahkan bacaan itu kepada ibu pemuda tadi. Belum sempat dia melafazkan sesuatu, maka Allah SWT telah mengeluarkan ibu pemuda tadi itu daripada neraka, dibawa masuk ke dalam syurga. Ketika itu tertawalah pemuda itu kerana dia seorang yang kasyaf, kerana Allah SWT memperlihatkan kepadanya bahawa ibunya dimasukkan ke dalam syurga. Maka syekh itu kata, maka benarlah budak ini kasyaf, dan benarlah sabdaan baginda Nabi SAW. Baik. Itu di antara faedahnya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Baik. Surah An-Najmi ini, surah Al-Isra menceritakan tentang peristiwa Isra. Adapun Mi'raj diceritakan oleh Allah dalam surah An-Najmi. Demi bintang ketika apabila mengeram lagi hilang. Tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenarnya, dan tiada jahil dan tertipu daya. Maksudnya, baginda Nabi SAW itu bukanlah orang yang jahil ataupun orang yang menipu dan sebagainya, dan bukan orang yang sesat sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Dan tiada berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya, kerana Rasulullah SAW menceritakan peristiwa Isra itu bukan mengikut hawa nafsunya.
Tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Setiap ucapan baginda Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah SWT. Telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, yakni mahir ilmunya atau hafaznya, kerana Rasulullah SAW itu dididik oleh Allah melalui perantaraan para malaikat Jibril alaihissalam yang mempunyai keras dan kuat, iaitu Jibril alaihissalam. Maka tetap ia, dan ia itu pada tepi langit yang tinggi, iaitu tempat terbit matahari, padahal atas rupanya yang asli yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala akan dia. Kerana ketika itu dalam peristiwa Mi'raj, baginda Nabi SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk asalnya, iaitu 600 sayapnya. Satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Maka melihat Nabi SAW, dan adalah Nabi itu di Bukit Jabal Nur. Maka lalu pensanlah Nabi SAW melihat bentuk asal Jibril alaihissalam. Maka lalu rebah. Maka turun Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, padahal ia kembali kepada rupanya seperti rupa manusia. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengubah muka dirinya daripada asal tadi itu kepada seorang pemuda. Jadi begitu besar Jibril alaihissalam itu, mempunyai 600 sayap. Subhanallah. 600 sayap. Dan setiap satu sayapnya itu memenuhi antara masyrik dan maghrib, iaitu antara timur, tempat terbitnya matahari, dan barat, tenggelamnya matahari. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, summa dana fatadalla fakana qaba fawsaini aw adna fa ila abdi ma auha. Maka hampir ia Jibril alaihissalam itu kepada Nabi SAW. Ini di dalam surah An-Najm, ya. Maka bertambah hampirnya, maka adalah kiranya hampir busuran dan panah, atau terlebih hampir lagi, maka mewahyukan Allah SWT kepada Jibril alaihissalam barang yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Maka setiap wahyu yang turun itu didatangkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kerana Jibril alaihissalam merupakan malaikat yang menyampaikan wahyu. Ma kazabal fuadu ma ra'a aftumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratin muntaha indaha jannatul ma'wa idza yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghar basar wa ma tagha. Tiada ia mendustakan oleh hati Nabi Muhammad SAW itu barang yang dilihat dengan matanya akan rupa Jibril alaihissalam yang asli. Kerana Rasulullah dalam keadaan sedar, dalam keadaan ruh dan jasad dalam peristiwa Isra wa Miraj itu sebab Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi seorang hamba kepada Allah SWT. Maka Rasulullah melihat Jibril alaihissalam dalam keadaan yang asli. Maka adakah kamu bantahi hai musyrikin atas barang yang dilihatnya itu? Dan sesungguhnya telah melihat Nabi SAW pula akan Jibril alaihissalam atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain, tatkala di Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj, pada kayu bidara yang muntaha pada kanan arash. Jadi ada pohon bidara yang terletak di sebelah kanan arasnya Allah. Padanya syurga yang bernama Jannah Al-Ma'wa. Ada syurga dekat sana. Tatkala berbalut-balut oleh sidrah itu barang rupa yang berbalut-balut daripada rupa burung, dan lainnya barang yang menghairankan dia akal, yang tidak pernah tercapai oleh akal untuk memikirkan.
tiada berpaling oleh matanya dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia. Maka Rasulullah tidak berpaling, pandangannya itu tetap memandangkannya. Tetapi Rasulullah SAW tidak memandang sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguhnya telah melihat ia daripada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar, dari beberapa ajaib malakut. Malakut ni apa? Alam para malaikat dan jin. Itu malakut. Seperti rupa dua ruf yang hijau keduanya, yang memenuhi langit. Dan Jibril AS itu 600 sayapnya. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah An-Najmi. Baik. Jadi faedahnya telah ijma' segala ulama' bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan roh dan jasad. Bukannya melalui mimpi ataupun khayalan belaka. Dan adalah keduanya itu pada malam yang satu daripada Mekah dahulu, daripada hijrah dengan setahun. Yakni sebelum Rasulullah SAW berhijrah, setahun sebelum itu. Kata setengah ulama, kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ada ulama yang menceritakan peristiwa itu berlaku kerana Allah SWT nak menghiburkan hati baginda Nabi SAW di atas kesedihannya setelah kewafatan bapa saudaranya Abu Talib dan juga isterinya Siti Khadijah. Pada malam Isnin pada 17 hari bulan Rejab, iaitu berlaku pada hari Isnin 27 Rejab. Isnin ini menjadi mulia kerana Nabi. Lahirnya baginda Nabi SAW pada hari Isnin, wafatnya hari Isnin, hijrahnya hari Isnin, Isra' wa Mi'raj hari Isnin. Semua Isnin. Dan tiada jatuh seorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu, bermaksud tidaklah Allah berikan kepada para anbiya sebelum itu. Peristiwa Isra' wa Mi'raj ini yang merupakan satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya Habibullah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif Falah anhu, iaitu pengarang kitab, mudah-mudahan Allah SWT mengampunkannya, antara Nabi SAW pada Baitullah di dalam hijrah berguling atas lambungnya yang kanan, antara dua laki-laki bapa mudanya dan anak bapa mudanya, iaitu Hamzah radhiyallahu ta'ala dan Ja'far anak Abu Talib radhiyallahu ta'ala. Jadi Rasulullah SAW ketika itu tidur di Baitullah. Dan yang bersama dengan dia ketika dia tidur itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ta'ala. Begitu juga Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Tiba-tiba datang akan dia Jibril alaihissalam dan Mikail dan satu malaikat. Maka menanggung mereka itu akan dia hingga didatangkan kepada Zamzam. Maka datanglah Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihi salam dan satu lagi malaikat yang tidak disebutkan namanya, menanggung mereka, iaitu diangkatnya baginda Nabi SAW dibawa kepada telaga Zamzam. Maka melentangkan mereka itu akan Nabi SAW atas belakangnya, ditelentangkannya Rasulullah. Maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam sebagai ketua memberi perintah apa yang nak dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membelahkan dadanya daripada labah. Daripada labah itu tali tengkuk ni. Dibelah dada Rasulullah itu hingga ke bawah perutnya, dibelah oleh malaikat setelah diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian maka berkata Jibril alaihissalam bagi Mikail alaihissalam, maka malaikat Jibril memerintahkan pada malaikat Mikail, bawa olehmu dengan satu batil daripada air Zamzam supaya aku sucikan hatinya dan supaya luas dadanya. Maka dikeluarkan hati baginda Nabi SAW itu, dibersihkan, dibawa satu baldi air Zamzam, disucikan hatinya itu dan akan diluaskan dadanya kerana
baginda Nabi SAW diluaskan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian maka dikeluarkan jantungnya dan dibelahnya. Kemudian dibasuhnya akan dia 3 kali dengan 3 batil daripada air zam-zam. Maka dikeluarkan jantungnya, dalam tu ada hati dan sebagainya. Berbagailah hati ini begitu dalam. Dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Ada darah yang hitam, iaitu tempat tinggalnya syaitan. Kita masih lagi ada. Maka berkatalah ia inilah bahagian syaitan, iaitu darah yang hitam. Dan berulang-ulang Mikail alaihissalam kepada Jibril dengan 3 batil air zam-zam. Ulang aliklah bawa 3 baldi air zam-zam itu untuk membersihkan hati baginda Nabi SAW. Kemudian maka didatangkan Jibril alaihissalam dengan 1 batil yang lain pula daripada emas penuh dengannya hikmah dan iman. Maka dimasukkan hikmah, iaitu ilmu, dan kemantapan iman ke dalam dada, ke dalam benak hati baginda Nabi SAW. Maka menuangkan Jibril alaihissalam ke dalam dada Nabi SAW, diletakkan hikmah, ilmu. Maka penuhlah dengan hikmah dan ilmu dan yakin dan Islam. Kemudian maka ditutupnya dan dijahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit. Tidaklah Rasulullah itu merasa sakit ketika itu. Kemudian maka dimetrikan antara 2 belikatnya dengan khatam nubuwah. Maka dicop, dipatri dengan khatam nubuwah, menunjukkan penutup segala Nabi. Kemudian maka didatangkan dengan burak daripada syurga yang berpelana lagi berkekang. Maka Allah SWT datangkan burak, tunggangan yang akan membawa Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Maka iaitu satu binatang yang putih, lagi besar daripada himar, iaitu kaldain, dan kecil daripada bagal. 4 kakinya yang amat pantas perjalanannya. Burak ini tunggangan yang Allah SWT sediakan untuk Rasulullah menghadap kepada Allah. Maka adalah antara 1 langkah pada 1 langkah, kira-kira sepenglihatan mata lagi bergerak-gerak 2 telinganya. Jadi burak ini begitu pantas, begitu laju perjalanannya tu, 1 langkah saja sejauh mata memandang. Apabila naik sampai kepada bukit, maka panjang 2 kakinya yang di belakang, dan apabila turun bukit, maka panjang 2 kaki hadapannya. Itulah perjalanan Rasulullah dengan menaiki burak yang begitu pantas. Lagi ada baginya 2 sayapnya pada asal pehanya, menterbangkan dengan keduanya itu akan kakinya. Maka tatkala hendak menunggang Nabi SAW akan burak tadi itu, akan dia maka meliarkan dan mempayahkan tunggangannya. Maka ketika Rasulullah nak naik burak itu liar. Burak itu seolah-olah tidak kenal kepada Rasulullah. Maka menghantar Jibril AS akan tangannya pada lehernya. Lalu Jibril AS memegang leher burak tadi itu. Serta berkata Jibril akan dia, "Tidakkah engkau malu, hai burak? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau yang lebih mulia pada Allah SWT daripadanya. Kamu tak malu ke? Yang nak menunggang kami ini, kamu ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT." Maka tatkala mendengar burak itu akan perkataan Jibril, maka penuh tubuhnya dengan peluh. Berpeluhlah dia ketika itu kerana terpegun, takut. Dan tetap ia serta merendahkan dirinya hingga naiklah Rasulullah SAW akan dia. Kata Said Ibnu Al-Musyayib rahimahullah ta'ala, iaitu burak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim AS tatkala datang ke Baitullah Al-Haram
iaitu ketika menziarahi anaknya Ismail dan Siti Hajar, sama buraknya. Maka berjalan ia pada hal Jibril AS pada pihak kanan serta memegang belukangnya. Maka naiklah Jibril AS dan Israfil, begitu juga pada pihak kirinya serta memegang kekangnya. Baik. Maka senantiasa berjalan sehingga sampai kepada satu dusun yang banyak nakal, yakni pohon kurma. Sampailah perjalanan itu sampai kepada satu dusun yang penuh dengan pohon kurma. Maka berkata Jibril AS, turun ya Muhammad di sini. Maka semayang 2 rakaat, maka turunlah Rasulullah. Semayang 2 rakaat. Kemudian naik balik burak tadi itu. Maka berkata Jibril AS, adakah tuan hamba tahu tempat semayang ini? Tahu tak yang tuan semayang tadi ini, apa nama tempatnya? Maka sabda Rasulullah, tiada. Aku tidak tahu. Kerana Rasulullah ini, apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihi salam, dia mengetahui itu adalah perintah daripada Allah. Sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Tidak bertanya terlebih dahulu. Maka katanya itulah Taibah, yakni Madinah Al-Munawwarah, dan kepadanya lah tuan hamba berpindah. Inilah Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal. Itu qasidah Taibah. Taibah itu Madinah, yang mana engkau nanti, kata Jibril AS, akan berhijrah ke Madinah ini yang penuh dengan pohon kurma. Dan sentiasa berjalan burak itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kiri, satu kaki, sekira-kira sepenglihatan mata. Maka berkata Jibril AS ketika berjalan itu, berhenti pula, maka turun engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 2 rakaat. Maka turun ia, maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat seperti yang disuruh oleh Jibril alaihi salam. Kemudian naik balik burak. Maka begitu juga ditanya oleh Jibril alaihi salam, adakah tuan tahu apa nama tempat ini? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu. Maka Jibril alaihi salam mengatakanlah, itulah Madyan, pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa alaihi salam kalamullah, iaitu kalam Allah dan kitabnya, iaitu sebuah nama tempat Madyan, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat dan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kitabnya. Maka sentiasa berjalan ia, kemudian berkata Jibril alaihi salam, turun lagi. Jalan lagi, turun lagi. Maka sembahyang 2 rakaat, maka diperbuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik balik burak. Maka berkata Jibril, adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang ini? Maka sabdanya, tiada. Maka itulah, kata Jibril AS, tempat sembahyang itu ialah Bait Laham, tempat diperanakkan ataupun dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu tempat lahirnya. Baik. Dan antara Nabi SAW berjalan, tiba-tiba melihat akan ifrit daripada jin menuntun akan dia dengan jamung api. Ketika berjalan itu, ada jin ifrit, dia follow, dia ikut burak tadi itu. Dan jadilah Nabi SAW tiap-tiap berpaling melihat akan dia. Maka berkata Jibril alaihi salam, adakah hamba, ajarkan tuan hamba berapa kalimah? Nak tak aku ajarkan kalimah ini? Apabila engkau membacanya, nescaya padamlah jamungnya dan rebahlah ia di atas mukanya. Jadi kalau dibacakan kalimah ini, maka akan tersungkurlah iaitu jin ifrit yang mengikut Nabi tadi itu. Maka bersabda ia, bahkan maka berkata Jibril AS, diajar oleh Jibril AS kepada Rasulullah, a'udzu bi wajhillahil karimi wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard
wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri talarikil laili wan nahari illa tarikan yadruku bi khairi ya Rahman. Ini kalimah yang diajar oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan kalimah-kalimahnya yang sempurna yang tidak dapat dilangkaui oleh orang yang baik maupun orang jahat daripada satu kejahatan yang turun dari langit dan yang naik kepadanya, dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar daripadanya, dari kejahatan segala fitnah pada waktu malam dan juga siang, dari kejahatan ketukan-ketukan pada waktu malam dan siang, melainkan ketukan yang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang maha pemurah. Ketika Rasulullah membaca kalimah tersebut, maka tersungkurlah jin Ifrit itu dan padamlah api jamungnya itu. Kemudian senantiasa berjalan, ia hingga berdapat atas beberapa kaum yang berhuma, berjalan lagi, sampai melihat orang yang berhuma padi pada tiap-tiap hari dan mengetam pula pada tiap-tiap hari ketam padi. Tiap-tiap diketamnya kembali ia seperti barang yang dahulunya diketam tapi masih balik kepada asalnya. Maka Rasulullah tanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Maka jawab Jibril, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah digandakan oleh Allah SWT bagi mereka itu kebajikan. Yang satu kepada 700 ganda dan lebih yang amat banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, orang yang menginfak ke sesuatu, maka dia itu digantinya, dan dia itu sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah akan tambah lagi rezeki kepada orang-orang yang berinfak kepada seseorang. Dan senantiasa berjalan ia hingga berdapat dengan bau yang harum. Jalan lagi, tercium bau yang harum. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa bau yang harum ini? Maka kata Jibril, inilah bau masyitah, yakni perempuan yang menyisirkan anak Fir'aun dan bau anaknya dan suaminya. Antara adalah tiap-tiap menyisir akan dia apabila jatuh sisir pada tangannya itu, maka berkata ia, masyitah ini tukang sikat rambut anak Fir'aun. Ketika jatuh sikat itu, maka masyitah pun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun, dengan nama Allah binasa Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapaku? Adakah engkau tu ada Tuhan yang selain daripada ayah aku sebagai Tuhan? Maka berkata masyitah, bahkan tetapi dia Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Maka berkata anak Fir'aun, adakah redha engkau bahawa aku khabarkan bapaku, aku akan adukan perkara ini kepada bapaku? Maka kata masyitah, silakan. Bahkan maka pergilah ia mengkhabarkan kepada bapanya Fir'aun tentang ucapan masyitah itu yang mengatakan ada Tuhan selain daripada ayahnya itu. Ya. Maka ketika itu dipanggil masyitah ini oleh Fir'aun, Fir'aun pun tanya, adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku? Maka kata masyitah, bahkan memang ada, tetapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu mendengar Fir'aun, akan dia sangat marahlah dia. Maka adalah bagi masyitah itu suaminya dan dua anaknya, satu besar, satu kecil lagi menyusu. Anaknya dua orang, satu yang besar, satu kecil, masih lagi menyusu dengan masyitah. Maka diseru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya. Engkau balik pada agama engkau, kalau tidak aku seksa engkau, kata Fir'aun. Dan mengulangi ia akan keduanya, maka enggan keduanya daripada mengikut kehendak Fir'aun itu. Maka Fir'aun pun berkata bahawasanya, aku hendak bunuh akan kedua kamu, jikalau tiada kedua kamu kembali kepada agama kamu. Maka berkata masyitah, kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami, bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang seru. Kalau engkau bunuh satu keluarganya, engkau letakkan dalam satu kubur, maka engkau tanam akan kami sekalian padanya, kata masyitah. Maka berkata Fir'aun, bagimu yang kami tuntut itu sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Sebab engkau ada buat juga kebajikan, ada buat baik kepada kami, maka kami ikut.
setelah kami bunuh semua, kami akan kuburkan dalam satu kubur. Maka menyuruh Fir'aun mendatangkan daripada satu kawah tembaga. Disiapkan satu kawah tembaga, dipanaskan di atas api, penuh air di dalamnya, kemudian menyuruh menjatuhkan Masyitah dan suaminya dan anaknya dalam kawah itu. Maka dijatuhkan mula-mula akan suaminya. Suaminya dicampak di dalam kawah yang begitu panas dengan air yang mendidih tadi, iaitu kawah tembaga. Suaminya yang pertama, kemudian anaknya yang besar. Maka tatkala hendak dijatuhkan pula anak yang kecil lagi menyusu, maka mengambil Masyitah syafaqah, kasih sayang akan anaknya, kerana kecilnya bahawa mencita di atas kembali kepada barang yang dituntut Fir'aun ibadah yang lain daripada Allah, bahawa jangan ia jatuhkan anak yang kecil di dalam kawah. Jadi ada naluri kecintaan kasih sayang seorang ibu bila anak yang kecil tu masih lagi menyusu nak dicampakkan oleh Fir'aun, maka Masyitah berfikir di dalam hatinya, kerana ada sifat kasih kepada anaknya tu tak sampai hati, mungkin dia akan berubah, akan mengikut apa yang dikehendaki oleh Fir'aun. Maka menutur dia Allah SWT akan anak yang kecil itu. Maka Allah SWT memberi anak yang kecil itu boleh berkata-kata. Subhanallah. Hai ibuku, jatuhkan dirimu di dalam kawah dan jangan tertangguh daripada menjatuh. Maka bahawasanya engkau atas agama yang sebenar. Maka menjatuh ia akan dirinya kemudian daripada jatuhnya anak yang kecil itu. Maka kedua-duanya masuklah ke dalam kawah tadi itu setelah Allah SWT mengizinkan anak yang kecil itu boleh berkata-kata, meminta kepada anak kecil itu meminta kepada ibunya agar masuk ke dalam kawah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah besok kita akan sambung kitab Kifatul Muntash ini. Kita cuba ringkaskan, mudah-mudahan dapat kita habiskan untuk 2 malam. Sebenarnya tak cukup 2 malam, wallahu alam, tapi kita cubalah meringkaskannya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti syarahan daripada kitab ini sebagai satu ibrah, satu panduan kepada kita untuk kita mengetahui bagaimanakah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu secara detail, secara terperinci yang diceritakan oleh ulama-ulama kita. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.